warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para juri dan hadirin sekalian. Saya Dia Elina Maika binti Hairul Anwar Izami, berumur 9 tahun, bersekolah di SD Pelepang Besar. Saya mewakili Perpustakaan Desa Jalan Pulau Gadung. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita bertajuk Suri Teladan Doa Seorang Ibu. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang sangat dihormati kerana ibunya. Orang ramai amat kagum dengannya kerana budi dan amal soleh. Ibunya sangat berbangga kerana mempunyai seorang anak yang sangat dihormati. Di mana-mana sahaja namanya pasti akan menjadi perbalan orang ramai. Pada suatu hari, pemuda itu bercadang untuk pergi ke kota Mekah kerana ingin menuntut ilmu. Pemuda itu merasakan ilmu yang ada padanya masih belum mencukupi. Dia cuba memujuk ibunya untuk membenarkan dia pergi. Anakku, engkaulah mutiara hatiku. Jika engkau pergi, aku akan menderita. Ibu sudah tua. Ibu tidak sanggup lagi berpisah denganmu, apatah lagi engkau akan berada di sana bertahun-tahun lamanya. Ibunya berkata dengan derayan air mata. Pemuda itu berasa kecewa dengan kata-kata ibunya. Namun, niatnya tidak luntur. Pemuda itu tetap bertekad untuk pergi ke kota Mekah juga. Keesokan harinya, pemuda itu terus pergi ke kota Mekah tanpa menghiraukan nasihat ibunya. Hati ibunya berasa hibur mengenangkan anak yang tidak mendengar nasihatnya. Ya Allah, sesungguhnya anakku telah menyakiti hatiku. Engkau turunkanlah siksa ke atas anakku. Ibunya merintih. Selepas solat, ibunya akan berdoa begitu. Pada suatu malam, berlakulah musibah terhadap dirinya. Seorang pencuri telah memasuki ke rumah seorang saudagar yang kaya. Setelah disedari oleh tuan rumah, pencuri itu terus ditangkap. Tuan rumah itu pun terus mengejar pencuri itu. Sampai di sebuah masjid, pencuri itu terus memasuki untuk bersembunyi. Kebetulan pada masa yang sama, pemuda itu sedang duduk berzikir. Pencuri! Pencuri! Pencuri itu terus berteriak sambil menuding jarinya ke arah pemuda yang sedang berkucuk zikir. Pemuda itu pun berasa halang dan terpinga-pinga. Tuan rumah itu pun terus mendengar teriakan pencuri itu. Dia terus memasuki ke dalam masjid lalu menangkap pemuda itu. Dia mengheret pemuda itu keluar dari masjid. Dia mengikat kedua-dua belah tangannya
untuk membawa menghadap raja. Sampai di hadapan raja, pemuda itu, tuan rumah itu terus menceritakan kesalahan pemuda itu. Tanpa soal siasat, pemuda itu terus diturunkan hukuman. Kedua-dua belah tangannya dan kakinya dipotong. Kedua-dua biji matanya dicengkil. Pemuda itu menerima hukuman dengan tenang. Hatinya berasa hibur. Raja memerintah untuk membawa pemuda itu diarak di halayak ramai. Sampai di dalam perjalanan itu pun, pegawai itu pun berkata, inilah balasan jika cuba mencuri barang orang. Pegawai itu pun berkata, sampai di sebuah pasar, pemuda itu berkata kepada pegawai raja itu, wahai pegawai, janganlah engkau kata begitu. Sebaliknya engkau katakanlah, inilah balasan jika derhaka kepada ibunya. Pegawai itu pun hairan mendengar kata-kata pemuda itu. Setelah pegawai raja itu menyelidik latar belakang pemuda itu, rupa-rupanya pemuda itu bukanlah pencuri yang sebenarnya. Dengan belas kasihan, pemuda itu dihantar balik ke rumah ibunya. Sampai di pekarangan rumah, pemuda itu terus ditinggalkan. Pemuda itu tidak boleh berapa dengan keadaan cacat ini. Hanya boleh memanggil ibunya dari luar. Ya Tuan, engkau berikanlah hamba sedekah. Terdengar suara dari dalam. Ya Allah, jika engkau sudah turunkan hukuman terhadap anakku, engkau kembalikanlah kepadaku. Terdengar doa ibunya. Dia sudah tak tahan lagi dengan doanya, lantas dia jadi pengemis. Ibunya pun terdengar teriakan itu. Dia terus keluar dan mencari siapakah itu. Rupanya anaknya sudah berada di hadapan itu. Hei, engkau masuklah ke dalam rumah. Maafkan saya kerana saya tidak mempunyai kaki. Kaki saya telah dipotong. Sebaiknya engkau pulihkanlah tanganmu. Maafkanlah saya, Tuan. Saya tidak mempunyai tangan kerana tangan saya telah dipotong. Bagaimanakah hamba mahu memberi makanan sedangkan hamba bukan muslimnya? Maafkan saya kerana mata saya telah buta. Ibunya pun memberi sekeping roti dan menyuap ke pemuda itu. Setelah ibunya memberi roti itu kepada pemuda itu, dia terus merebahkan diri ke pangkuan ibunya. Ibu, maafkanlah saya kerana saya telah menderhaka kepada ibu. Ibu, maafkanlah saya. Ibunya terus mengetahui bahawa pengemis itu adalah anaknya. Ibunya terus memeluk dan menangis. Ibunya terus berdoa kepada Allah. Ya Tuhan,